Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Pengurusi dan ahli datang kuasa surah. Kita sambung pengajian tafsir surah Al-Baqarah. Malam ini kita sambung mulai ayat yang ke-21. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu terpelihara, supaya kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai binaan, dan diturunkannya air dari langit, maka keluarlah dengan sebabnya buah-buahan rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu dalam keraguan dari hal apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah sebuah surah yang sebanding dengan dia, dan panggillah saksi-saksi penolong-penolong kamu selain dari Allah, jika kamu adalah orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu tidak dapat membuatnya, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat membuatnya, maka takutlah kamu kepada neraka
yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka suatu pemberian dari semacam buah-buahan, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan, inilah yang telah direzekikan kepada kita dahulu, dan diberikan kepada mereka akan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul Azim. Ayat 21 hingga ayat 25 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, martabat dan tingkat yang dapat dicapai oleh orang yang beriman kerana menurut petunjuk Tuhan sudah diterangkan, yakni pada ayat yang awal dalam surah Al-Baqarah. Sebab-sebab orang menjadi kafir pun sudah dijelaskan, yaitu 2 ayat selepas cerita tentang orang beriman yang mendapat petunjuk. Orang yang berbeza rohani dengan jasmaninya sehingga menjadi munafik sudah diceritakan dalam 18 ayat selepas itu. Manusia yang mempergunakan akalnya sudah dapat mengerti jalan mana yang akan ditempuh, jalan selamat atau jalan celaka. Sekarang dihentikan itu dahulu dan disuruh manusia supaya dengan fikiran yang tenang memikirkan hubungannya dengan Tuhan. Setelah Allah Ta'ala terangkan 3 kategori manusia, yang beriman, yang kafir dan yang munafik, Allah Ta'ala tarik perhatian manusia kepada soal hubungannya dengan Tuhan. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Seruan yang ditujukan kepada setiap orang, setiap manusia. Apa seruannya? Sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dulu kita tak ada. Itu kita pasti. Sebelum tarikh lahir kita, kita tak ada. Bahkan setelah tarikh lahir kita pun kita tak berasa, tak ingat kita ada. Kita dah besar sikit baru kita ingat kita ada. Jadi kita ada dicipta oleh Tuhan. Asalnya tidak ada. Kamu telah diadakan hidup di atas bumi. Bukan kita sahaja dicipta oleh Tuhan, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. Artinya kita datang ke dunia mendapat tempat tinggal, ada ladang, ada rumah tangga, ada pesaka dari nenek moyang. Sehingga orang yang dapat datang kemudian hanya melanjutkan apa yang disediakan, yang telah diterokai oleh orang-orang tua, orang-orang dulu. Maka orang-orang tua telah meninggalkan pusaka itu. Orang-orang tua yang meninggalkan pusaka itu pun Allah jualah yang menciptakan mereka. Kita dicipta oleh Allah Ta'ala, ibu ayah kita pun dicipta oleh Allah Ta'ala, datuk nenek kita semua. Jadi ingatan supaya kita menyembah Allah kerana Allah yang telah menciptakan kita. Kita tahu dulu kita tidak ada, kemudian kita muncul dalam kehidupan ini. Dan Tuhan memberitahu bahawa dialah yang mencipta
mencipta kita, bahkan mencipta ibu bapa, datuk nenek dan semua manusia sebelum daripada kita. Diperintah supaya menyembah Allah itu kerana kita patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar Dia telah cipta kita tanpa kita minta, tetapi orang sebelum daripada pun Dia juga yang ciptakan. Dituntut supaya beribadah, berbakti dan menyembah Tuhan, mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkannya. Inilah sebab utama kenapa kita perlu beribadah menyembah Allah Ta'ala. Sebelum kita cerita pasal nikmat-nikmat yang lain, nikmat wujud, nikmat ada dan diciptakan itu pun sudah satu pemberian yang patut kita syukuri. Kita diajar supaya berterima kasih. Mungkin kalau manusia tidak kenal Tuhan, difikir untuk berterima kasih kepada ibu ayah dia. Yang Tuhan dia tak tahu, tak pernah jumpa, tak pernah nampak, sehinggalah bila ada Nabi dan Rasul yang beritahu tentang Tuhan, baru dia tahu. Maka bukan sahaja ibu bapa yang perlu dia terima kasih, terlebih-lebih lagi Tuhan perlu disyukuri, diucap terima kasih, kerana bukan sekadar ibu bapa yang mewujudkan, yang melahirkan dia, tetapi Tuhan yang mengadakan dia. Tuhan juga yang mengadakan ibu bapa dia. Fikirkanlah olehmu wahai manusia, Tuhanmu itu yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi jadi hamparan. Ini lanjutnya. Tadi kita disuruh sembah Allah kerana Allah cipta kita dan cipta orang sebelum kita. Kemudian Allah jugalah yang menjadikan bagi kita bumi hamparan, kapet. Ini orang zaman sekarang berbincang, bumi ni flat ke bulat? Persoalan yang dah selesai. Dia boleh fikir lagi bumi ni tata rata kan. Bumi ni sebagaimana disaksikan oleh manusia pada hari ini dengan bantuan teknologinya berbentuk sfera atau bulat. Ada disebut dalam Quran secara tidak langsung. Umpamanya Allah Ta'ala menyebut yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Tuhan melitupkan malam ke atas siang dan Tuhan litupkan siang ke atas malam. Saling melitup itu hanya boleh berlaku pada objek yang berbentuk sfera. Dan kemudian Tuhan juga menyebut dalam ayat lain, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi selepas itu Tuhan bentuk dia, Tuhan jadikan dia sfera bulat. Dahaha ni bentuk yang bulat lonjong macam telur. Jadi bumi ni bukan bulat macam bola, dia ada lonjong sikit. Itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan bumi ini bulat sebagaimana kita tengok bulan, bintang, matahari. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bumi itu dijadikan firasha, hamparan. Maka walaupun bumi itu bulat, sfera, tetapi saiznya terlalu besar sehingga kita merasakan kita berada di datarannya. Dan juga kerana bahagian tempat kita tinggal di bumi ini, bahagian permukaannya atasnya adalah umpama kapet. Kerana di bahagian lapis bawahnya itu adalah lapis-lapis batu yang keras. Pergi ke dalam lagi ada bahagian lain dah. Pergi sampai ke tengah ada bahagian yang menggelegak, yang disebut sebagai magma, yang kadang-kadang keluar melalui gunung berapi. Jadi kita duduk di lapis atas ini dan telah dilapisi dengan tanah yang umpama kapet yang membolehkan kita duduk dengan tenang. Ibarat kapet yang kita bentangkan di atas lantai, sama ada lantai rumah, lantai bangunan ataupun di luar rumah, maka bawah kapet itu ada benda yang keras, yang tajam, yang tak selesa kita duduk. Bila dah ada kapet, kita duduk dengan selesa.
Begitulah Allah Ta'ala jadikan bumi ini hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan Tuhan menjadikan langit sebagai binaan. Bina. Hakikat langit itu sebenarnya tidaklah kita ketahui. Adakah langit itu satu lapisan atas yang kita boleh naik macam loteng rumah, bumbung, ataupun langit itu adalah planet-planet yang berada di atas sana, ataupun langit itu adalah jauh lagi daripada itu. Tapi dari segi bahasanya, langit itu berarti benda yang berada di atas kita. Kalau dalam bahasa Arab disebut sama, was-samaa'a binaa'a, yang ada di atas lah. Perkataan sama itu maknanya tinggi. Sama yasmu, tinggi. Jadi yang di atas kita, yang tinggi itulah yang namanya langit. Sama ada langit yang tempat awan berada lalu turun hujan dari langit, ataupun langit yang lebih tinggi lagi yang dihiasi dengan bintang-bintang sebagaimana disebut di beberapa surah Al-Quran, ataupun langit itu lebih lagi yang tak dapat dicapai oleh manusia kecuali yang dibawa oleh Allah Ta'ala berjalan. Rasulullah dibawa naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Isra' berjalan malam di bumi dan Mi'raj naik ke langit. Tapi ayat ini menyebut kepada kita bahawa langit itu binaan. Yang di sana itu ada awan, ada bintang, ada matahari, ada bulan. Binaan yang kukuh, yang bila sampai masanya hampir kiamat nanti pecah, runtuh, saling berlaga semua. Bila sampai ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sehingga hari ini langit itu kukuh, berdiri di atas kita, yang menjadikan kita hidup dengan tenang. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan diturunkannya air dari langit, air hujan dari arah atas. Dalam ayat lain disebut awan, awan yang terkumpul kemudian membentuk titis-titisan air. Itu ada disebut dalam ayat lain. Tapi bila disebut langit, boleh jadi dengan maksud hujan itu turun dari arah atas. Boleh jadi juga ada bahagian air yang memang turun daripada atas sana jauh, sana langit. Ada kajian yang menunjukkan bahawa bumi kita dihujani komet-komet ais setiap hari yang menambah bekalan air di bumi ini. Wallahu a'lam. Dengan air itu, wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka keluarlah dengan sebabnya samarat, buah-buahan. Samarat ini merangkumi buah-buahan yang besar dan juga biji-bijirin yang kecil yang jadi makanan uji seperti beras, gandum. Itu pun masuk kategori samarat. Ada satu istilah lain dalam Quran sebut fawakih, buah-buahan. Ini yang besar-besar, buah-buahan yang kita makan itulah. Jadi buah-buah itu keluar kerana adanya air. Yang disebut dalam ayat lain, yusqa bima'in wahid. Allah Ta'ala berikan kamu makan buah-buahan macam-macam yang disiram dengan air yang sama. Air yang sama disiram kepada pokok yang berbeza, keluar buah yang berbeza. Buah pun ada macam-macam. Jadi tadi Allah Ta'ala sebut kamu dicipta oleh Allah, jadi kamu kena sembah dia. Mak ayah kamu pun dicipta oleh Allah. Kemudian kamu duduk kat bumi yang selesa, Tuhan yang bagi. Kemudian ada langit, binaan yang kukuh. Kemudian yang kelima, Tuhan turunkan air hujan. Yang keenam, Tuhan beri macam-macam rezeki. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui bahawa Allah itu Esa. Dengan
dengan memerhatikan nikmat-nikmat tadi, kita akan membuat kesimpulan Tuhan yang menciptakan ini adalah Tuhan yang esa, yang satu. Kerana sistem alam semesta ini teratur, tidak berlaku seragam. Bayangkan macam-macam planet yang ada di luar sana tak berlanggar. Kalau kita tengok dalam sistem solar kita sahaja, ada 9 planet berpusing mengelilingi matahari. Ada lagi bukan planet sahaja, ada bulan-bulan. Bulan kita satu, bulan planet lain ada yang 7. Planet Jupiter ada 7 kalau tak silap. Lepas tu ada asteroid, ada komet, ada macam-macam yang mengelilingi matahari ini tak pernah berlanggar. Kalau berlanggar, ya, pelanggaran itu impaknya sangat besar. Tapi tak pernah berlanggar. Manusia mungkin main botol 4-5 biji balik pusing-pusing, kan? Allah Ta'ala cipta alam semesta ini dengan beribu-ribu bintang, planet yang berpusing, tak pernah berlanggar. Kalau kita baca lanjut dalam kajian angkasa yang dibuat umpamanya oleh agensi angkasa Amerika Utara, NASA, dia tunjuk gambar-gambar bukan sekadar galaksi yang kita duduk, ada galaksi-galaksi di luar sana yang berselisih. 2 galaksi yang ada berbilion bintang planet itu boleh berselisih, tak berlanggar, tidak musnah. Bahkan bila dia berselisih itu, tempat dia bertempung tu melahirkan planet-planet baru. Kita kalau aksiden memusnahkan apa yang ada, tapi Allah Ta'ala punya ciptaan sangat teratur. Maka itu menunjukkan kamu boleh tahu bahawa Tuhan itu satu. Manusia yang menyembah macam-macam Tuhan pun kadang-kadang mengakui yang mencipta satu, tapi ada wakil-wakil Tuhan. Wakil-wakil itu manusia yang cipta namanya, wataknya, dan mereka tidak pernah wujud. Nama-nama dewa ke, berhala ke, tidak pernah ada. Sebab Allah Ta'ala pun tidak menurunkan sebarang dalil untuk kita menyembah yang lain. Maknanya hanya Tuhan yang satu saja yang mencipta alam semua ini. Tuhan yang mencipta itulah yang patut kamu sembah. Kalau dalam agama lain, umpama jalan Kristian, mereka tahu Tuhan yang mencipta alam, Tuhan mereka panggil God the Father, Tuhan Bapa. Tapi ada Tuhan Anak, Jesus. Ada Ruhul Kudus, ada setengahnya pergi kepada Maryam, disembah juga. Tetapi mereka tahu yang cipta adalah Tuhan the Father. Patutnya yang mencipta itulah yang disembah. Tetapi bila mereka buat konsep Trinity, yang disembah adalah Jesus, Isa, Maryam, bukan Tuhan yang mencipta. Jadi sepatutnya yang mencipta, yang memberi, yang mentadbir itulah yang disembah, bukan yang lain daripadanya. Patut kita boleh jumpa cerita orang, saya dengar dalam radio IKIM dulu ada slot Islam agama, slot cerita pasal orang masuk Islam. Sekali tu dia jemput tetamu daripada Amerika Syarikat, orang putih lah, orang Inggeris. Bila ditanya pengalaman dia masuk Islam, dia kata bila dia masuk Islam dia rasa puas hati. Sebab apa? Dia sembah Tuhan yang berbaloi untuk disembah. Kerana Tuhan yang mencipta, yang memberi rezeki macam-macam, itulah yang disembah oleh orang Islam, bukan Jesus, bukan manusia yang diangkat darjatnya jadi Tuhan oleh manusia. Tentu kalau kamu fikir, tentu kalau kamu guna fikiranmu itu, tahulah kamu bahawa yang Maha Kuasa hanyalah Dia sendirinya. Yang menyediakan bumi buat kamu hanya Dia. Yang menurunkan hujan, menumbuhkan, menghasilkan buah-buahan untuk makananmu hanya Dia. Sebab tidak layak kamu buatkan untuk Dia sekutu yang lain, padahal kamu sendiri merasa bahawa tidak ada yang lain itu berkuasa. Yang lain itu cumalah yang kamu bikin-bikin sahaja. Jadi ada 5 sebab dalam ayat ini yang menjadikan kita perlu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan menurunkan hujan ke bumi yang menumbuhkan macam-macam tanaman, buah-buahan itu. Hujan itu pun, cara hujan turun pun itu sudah istimewa, sebab turunnya berperingkat-peringkat. Titis-titis yang kecil, kalau turun sekaligus besar, rosak bumi. Turun pula bila jatuh ke bumi, ada gunung, ada pokok yang menahan air-air itu. Jadi air itu tertahan. Kalau tak ada pokok, tak ada bukit bukau, air itu turun ke bumi terus ke laut. Jadi tidak menjadi manfaat untuk jangka panjang bagi kehidupan di darat. Bila Allah Ta'ala jadikan sistem air itu dengan hujan dan kawasan tadahan hujannya, maka manusia mendapat manfaat daripada air untuk tempoh yang panjang. Ayat seterusnya, ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kalau kamu ragu-ragu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala guna panggilan hamba. Kata pengarang itu suatu ucapan penghormatan, pembelaan ke atas diri baginda, bahawa baginda adalah hamba Tuhan yang diturunkan Al-Quran. Dalam ayat yang awal dulu kita dah sebut Al-Quran itu petunjuk, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Pada ayat yang ke-23 ni Tuhan sebut pula, kalau ada keraguan, kalau kamu rasa ragu-ragu terhadap benarnya Al-Quran. Quran itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi terbayang selanjutnya bahawa ada manusia yang masih ragu-ragu, yang menyebabkan mereka jadi munafik. Zahirnya Islam tapi hatinya belum yakin. Ada yang mulanya menyatakan percaya tetapi hatinya tetap ragu. Maka dicabarlah keraguan mereka itu dengan ayat fa'tu bisuratim min mislih, maka datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Buatlah satu surah, samalah jadi. Tuhan berfirman begini, kerana masih ada di antara yang ragu itu menyatakan Quran itu hanyalah karangan Muhammad sahaja. Rasulullah dituduh mengarang Al-Quran, nak menafikan Quran itu datang dari Tuhan. Sebab kalau tahu atau percaya Quran itu datang dari Tuhan, kena ikut ajaran Muhammad. Tak boleh kekal dengan ajaran Yahudi, Kristian dan lain-lain. Jadi untuk mengelakkan mereka perlu mengikut Muhammad, mereka kata Muhammad yang karang Al-Quran. Tuduhan itu berlaku pada zaman baginda berdakwah di Makkah. Tuduhan itu masih berterusan walaupun ramai yang telah beriman menerima Al-Quran, tetapi yang kafir masih menuduh Muhammad mengarang Al-Quran. Maka Allah Ta'ala sediakan suatu kekuatan pada Al-Quran itu yang menyebabkan manusia tidak dapat menirunya. Walaupun Quran itu yang kamu tuduh dicipta oleh Muhammad, selama ini tidaklah dia terkenal seorang yang mampu menyusun kata begitu tinggi mutunya dengan kehendaknya sendiri. Bukan pula terkenal dia sebagai seorang kahin, tukang tenun yang pandai menyusun kata sastra. Maka kalau kamu ragu firman yang disampaikannya itu benar-benar dari Tuhan, cubalah karang, kemukakan satu surah yang sebanding yang dibawa oleh Muhammad itu. Cuba. Dan cabaran Al-Quran ini bukan sekali. Dalam ayat lain ada cabaran lain. Ada ketikanya Allah Ta'ala suruh bawa datang bi asyri suwar, 10 surah. Ada ketikanya Allah Ta'ala suruh buat sama macam Quran. Ayat ini yang paling ringan, Tuhan kata satu surah je sama.
lagi Allah Ta'ala kata, panggillah pembantu-pembantu kamu selain dari Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh bawa sekali jin manusia. Kalau tak cukup manusia, ajak jin. Manusia mungkin umurnya tak panjang banding dengan jin, ajak jin pula. Sekarang satu macam Quran. Cabaran inilah yang menjadikan Al-Quran itu kita kata ada mukjizat. Sebab bila Quran cabar, tiru, tak ada yang mampu tiru. Semua lemah. Bila lemah tak boleh tiru, maknanya telah dilemahkan. Perkataan melemahkan tu dalam bahasa Arab dipanggil ijaz. Yang melemahkan itu dipanggil mukjiz. Bendanya mukjizat. Quran itu mukjizat kerana dia melemahkan manusia untuk menirunya. Bukan sekadar manusia tak mampu nak tiru saja-saja, tapi manusia tak mampu nak tiru walaupun setelah dicabar oleh Al-Quran. Dalam sejarah ada yang tiru sebenarnya. Antara yang meniru Al-Quran itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab, Tulaihah. Ada beberapa orang lagi Nabi palsu yang cipta tiru surah macam Quran. Musailamah diriwayatkan mencipta surah gajah, suratul fil. Kita ada surah fil dalam Al-Quran. Ceritanya pasal tentera bergajah yang nak meruntuhkan Kaabah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu kita tertariklah apa cerita pasukan bergajah ini. Rupanya cerita pasal Abrahah yang akhirnya Allah Ta'ala binasakan dengan serangan makhluk yang lebih kecil daripada gajah, burung-burung ababil. Tapi Musailamah mencipta surah gajah, dia cerita pasal gajah. Al-fil wa mal-fil. Gajah, apa itu gajah? Ada telinga besar, ada hidung panjang, dan ada ekor pendek. Jadi bila kita dengar ini macam apa nama buku kanak-kanak. Jadi tak ada nilai sastra, tak ada nilai kehebatan di situ. Jadi nyatalah bahawa manusia sebenarnya tidak mampu meniru Al-Quran. Kita pun banyak tak tahu pasal surah gajah yang dibuat oleh Musailamah itu sebab memang tak ada nilai nak diangkat, nak distandingkan setara dengan Quran. Surah-surah yang lain lagi ada. Surah cerita pasal katak pun ada. Ini cubaan untuk meniru Al-Quran. Zaman moden ni ada juga yang buat Suratul Muslimun, surah tajassud. Tapi tak sama. Tak ada nilai sastra yang tinggi di situ. Kenapa? Kerana kata-kata manusia dengan kata-kata Tuhan tidak sama. Kata-kata Tuhan, Quran dengan hadis Nabi pun tak sama dah. Kalau kita selalu baca hadis, kita tak tengok macam mana cara Nabi berbicara. Dengan Quran lain. Alangkah kita baca WhatsApp daripada kawan kita dengan daripada scammer, kan tak sama. Scammer bagi apa, panggil kita dah pelik dah kan. Kat mana tu? Kita kata kat rumah. Ayat tu betul lagi. Masuk ayat kedua ketiga kita dah cak. Hal dia panggil aku macam ni. Begitulah Al-Quran berbeza dengan kata-kata manusia. Ia tidak mungkin dicipta atau ditiru oleh manusia lain. Jadi Al-Quran mencabar manusia meniru, dan Allah Ta'ala kata fa illam taf'alu, kalau kamu tak mampu tiru, walan taf'alu, dan memang kamu tak akan mampu tiru. Tadi kata kalau tak boleh tiru, tak boleh buat. Walan taf'alu, kata lan tu menunjukkan tidak akan dapat ditiru, kamu tak akan mampu buat. Jadi sejarah Quran 1400 tahun memang tak ada orang boleh tiru. Ada orang cipta Quran, ataupun dia bukan cipta lah, dia susun Quran lain. Quran yang sama tapi disusun ikut tertib penurunannya. Dilakukan oleh orang Jerman dulu, orientalis. Tapi orang Islam fikir tak mau. Quran adalah sebagaimana disusun oleh Allah Ta'ala. Surah Fatihah, lepas tu surah Baqarah yang panjang, surah-surah panjang, lepas
batu surah yang ujung-ujung pendek-pendek, dengan hikmah yang tertentu. Ya, sila kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tidak dapat berbuat dan sekali-kali kamu tidak akan berbuat, maka takutlah kamu kepada neraka yang bahannya bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kalau kamu sudah nyata tidak mampu menandingi Quran, dan memang selamanya kamu tidak akan mampu, baik dari segi susun kata atau makna yang terkandung di dalamnya, Quran ini
hebat bukan sekadar dari segi bahasanya. Sebab bila kita cerita dari segi bahasa, kadang-kadang ada orang tak faham. Sebab aspek bahasa ni orang yang mahir bahasa yang tahu. Bila dia dengar Quran, dia tahu lain macam ni, tak sama dengan kata-kata manusia. Tapi ada aspek lain lagi yang menjadi mukjizat Al-Quran. Ada aspek beritanya. Quran beritahu benda yang manusia tak tahu. Tiba-tiba yang Nabi bacakan Quran itu betul. Yang ini dipanggil mukjizat dari segi pengkhabaran benda gaib. Benda gaib yang dulu atau yang akan datang. Ya, antara contohnya kalau pada zaman Nabi SAW itu adalah ketika turunnya surah Rum, Allah Ta'ala dah beritahu, ghulibatir Rum, Rum kalah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Lepas mereka kalah ni mereka akan menang. Di bid'ah sini dalam tempoh beberapa tahun. Masa surah Rum turun di Mekah, Rum kalah dengan Parsi. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua berlaku perang Badar. Balik dari perang Badar, mereka mendengar khabar bahawa Rom yang kalah dengan perang Parsi beberapa tahun lalu menang pula, mengalahkan Parsi. Walaupun Rom itu Kristian, tapi para sahabat condong menyokong Rom sebab lawannya adalah Parsi yang menyembah api. Orang-orang musyrikin Mekah menyokong Parsi sebab Parsi sembah api, adik-beradik sembah berhala. Walaupun Rom itu Kristian, tapi sekurang-kurang dia percaya Tuhan di langit, Tuhan yang mencipta alam, berbanding dengan Parsi yang menyembah api. Jadi itu Quran bagi tahu benda yang belum berlaku kemudian berlaku. Tetapi dalam surah Rum pun ada cerita lain. Bila Allah Ta'ala kata Rum kalah, kalah di mana? Fi adnal ard, di bumi yang adna. Dulu adna ni diterjemahkan sebagai bumi yang lebih dekat. Maknanya kejadian tempat Rum kalah itu tidak jauh daripada umat Islam yang berada di Madinah. Tempat Rum kalah dengan Parsi itu adalah di bandar Jericho. Hari ini kita panggil Jericho lah. Dalam bahasa Arab panggil Ariha. Jericho ni hari ini bila manusia cipta satelit, buat ukuran di muka bumi, mereka mendapati kawasan darat bumi ni yang paling rendah adalah bandar Jericho, 400 meter di bawah aras laut. Maknanya kalau ini arah laut, ini darat, lepas tu turun balik ke bawah, baru Jericho. Bawah laut lagi tinggi pada dia. Itulah permukaan bumi yang paling rendah. Rupa-rupanya fi adnal ard itu bukan sekadar bermakna bumi yang dekat, tetapi bumi yang paling rendah. Yang dulu orang tak tahu, belum ada satelit. Macam mana nak ukur mana bumi yang paling rendah? Dengan teknologi satelit itulah dapat diketahui bahawa tempat Rom kalah dengan Parsi itu adalah bumi yang paling rendah. Jadi bila kita dengar, Quran dah sebut, kita rasa takjub. Itulah kehebatan Al-Quran. Dia melemahkan orang cipta alat canggih-canggih untuk tahu mana bumi yang paling rendah. Tiba-tiba Quran dah sebut 1400 tahun yang lalu. Jadi bila kamu tidak mampu buat, memang kamu tak akan mampu, maka takutlah kepada neraka. Jangan dilanjutkan lagi sikap ragu-ragu itu. Kalau dah tak boleh tiru, mengalah sahajalah. Dan terimalah kebenaran yang ada pada Al-Quran. Kalau ditolak juga lagi, maknanya kamu memilih jalan yang sesat. Dan kalau pilih jalan sesat, maka hujung yang terakhirnya nanti adalah ke neraka. Dan diberi amaran bahawa yang menentang kebenaran itu akan masuk dalam neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia. Manusia yang kafir menjadi bahan bakar neraka. Maknanya dia bukan sekadar dibakar, tapi dia sendiri terbakar. Kat dunia ni orang bakar mayat lama nak habis, tapi di neraka badan manusia yang dibakar tu jadi bahan bakar. Orang bakar mayat ni kosnya tinggi. Tahun 80-an dulu kosnya dah RM1,000. Itu pun selepas diskaun. Bukan diskaun, sebahagiannya ditanggung oleh kerajaan. Ini orang cerita rumah bakar mayat cerita ke saya. Mahal bakar mayat ni. Berapa
jam satu mayat bakar, daripada pagi sampai petang. Bukan 2-3 jam habis, lama nak habis tu. Patutlah bahan bakar ni banyak. Jadi elok ditanam je dalam tanah, tak payah bakar, rugi tenaga. Kemudian batu-batu dekat dunia ni, batu tak terbakar, batu jadi tempat bakar kan. Dapur ke, periuk ke daripada batu kan, yang mahal tu, dekat neraka batu tu terbakar. Maknanya sangat panaslah api neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Wa basyiril mu'minin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kita baca sekali, sebab kalau kita perasan dalam Quran bila cerita pasal neraka, lepas tu cerita pasal syurga. Bila cerita pasal balasan baik untuk orang beriman, lepas tu cerita pasal balasan buruk pasal orang yang kafir. Dia selalu diganti. Jadi Allah suruh beri berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga ni adalah kebun, tapi sebut kebun tak best, sebut taman. Dalam hati ada taman, sebut taman tu kat sana. Bila sebut taman, maknanya tempat yang banyak pokok. Syurga ni banyak pokok, sebab tu dipanggil jannah. Dari segi bahasa, jannah ni makna benda, tempat yang tertutup dengan banyaknya pokok. Manusia memang suka pokok. Sebab tu orang kalau rumah ni luar, ada tanah lebih, sibuk tanam pokok. Lebih-lebih lagi masa tak ada kerja, itu masa PKP, macam-macam pokok ditanamnya. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Yang gagal tu termasuk saya. Tanam 12 durian, 32 sekarang, 10 gitu. Jadi manusia suka tumbuhan. Jadi taman balasan baik untuk orang beriman tu Tuhan jadikan banyak pokok. Lepas tu mengalir dari bawahnya sungai. Kalau kita dapat beli tanah hari ini, ada sungai itulah, memang mahal lah tanah. Mengalir dari bawahnya sungai. Itu yang sibuk buat fountain kat rumah. Ada air yang mengalir. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali ahli syurga dapat makan buah-buahan, mereka kata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang kita pernah diberi dulu. Ini ada dua tafsir. Satu, dia kata bila ahli syurga dapat makan buah-buah itu, dia kata kita dapat dah ni semalam. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi yang sama rupanya tapi rasa lain. Semalam makan buah ni, esok makan buah ni lagi, tapi semalam punya rasa lain, hari ni punya rasa lain. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, buah-buah yang dimakan oleh ahli syurga tu, ahli syurga kata pernah makan dulu kat dunia. Tapi yang dapat dalam syurga tu rupa dan nama sahaja yang sama, tapi rasanya lain. Yelah, buah-buah kat dunia ni pun dah ada grade-grade dia. Anggur Australia dengan anggur mana negara lain kan, yang ada biji, yang tak ada biji. Durian saking dengan D24 dia jauh beza dah kan? Yang kaki durian lah tahu bezanya. Tapi berita gembiranya adalah bila ahli syurga makan buah, dia kata kita pernah dapat dulu kat dunia ni. Maknanya buah-buah yang kita dapat kat dunia insya-Allah akan ada dekat syurga juga. Ada kawan saya dulu, dia orang Somalia. Bila orang suruh makan durian, dia tak mau. Dia kata the taste is from heaven, but the smell is from hell. Rasanya dari syurga, tapi baunya dari neraka. Dia kata durian tak ada kat syurga. Ini zakum dekat neraka, dia kata. Buah berduri. Tapi ayat ini menyebut bahawa insya-Allah durian juga ada dalam syurga, sebab pernah diberi kepada manusia yang beriman di dunia ini. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan di dalam syurga itu bagi mereka ada isteri-isteri yang suci. Wahum fiha khalidun. Jadi selain daripada rezeki buah-buahan, Tuhan juga memberikan pasangan-pasangan kepada ahli syurga yang suci, yang disebut dalam ayat lain tak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan.
jadikan lebih baik daripada bidadari-bidadari syurga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya, perempuan yang berimankah yang lebih baik atau bidadari syurga? Rasulullah kata perempuan yang beriman lebih baik daripada bidadari syurga. Macam mana mereka boleh jadi macam itu? Kata Rasulullah, bi salatihinna wa tasbihihinna, dengan sembahyang mereka, dengan tasbih dan zikir mereka. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam syurga itu. Masuk syurga kekal selama-lamanya, tidak ada hentinya, sebagai suatu nikmat. Maknanya kalau kita banding dengan tempoh ujian dan kepayahan di dunia ini, dalam syurga lebih lama lagi. Berbaloi-lah untuk kita melaksanakan ketaatan di dunia ini, walaupun ada cabaran, kesusahan, ujian, tapi balasan yang Allah Ta'ala sedia adalah untuk tempoh yang lebih lama. Sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita bersama. Apa yang baik kepada Allah SWT, yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.